Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saufiah binti Muhammad dari PAKK 1 akan membentangkan berkenaan subjek MPU 2072D iaitu falsafah dan isu semasa. Tajuk isu yang saya pilih adalah mengenai isu pendidikan inklusif dan hubung kaitkan melalui falsafah Islam. Sebelum itu, kita lihat kepada pengenalan terlebih dahulu. Apa itu falsafah pendidikan? Terlebih dahulu kita pergi kepada konsep falsafah. Perkataan falsafah berasal dari istilah Yunani, iaitu philo, yang bermaksud cinta dan suka, sophos, iaitu bermaksud hikmah dan kebijaksanaan. Jadi, bila dicantumkan dengan perkataan tersebut, maka akhirnya keluarlah cintakan hikmah atau kebijaksanaan. Selain itu, konsep falsafah ni berfikir secara rasional, bukannya secara emosional. Manakala dari segi konsep pendidikan, tadi kita pergi kepada falsafah, sekarang kita pergi kepada konsep pendidikan. Menurut Plato, satu proses membentuk dan mendidik individu menjadi warga negara yang berakhlak mulia dan berguna kepada masyarakat dan negara. Socrates menyatakan satu usaha untuk memberikan latihan moral dan disiplin kepada individu supaya menjadi manusia yang baik, setia dan patuh kepada undang-undang negara. Melatih individu untuk memenuhi peraturan dan bertingkah laku secara baik meneruskan pentadbiran negara untuk memberi peluang kepada setiap negara untuk mencapai sesuatu kebahagiaan. Kita lihat dari konsep pendidikan dari perspektif Islam, di mana kita dapat lihat 5 peringkat lah. Kita dapat 5 proses potensi individu, formal dan tidak formal, bersepadu dan seimbang, pembentukan insan yang soleh. Yang proses berlaku, biasanya proses ni berlaku secara berperingkat sepanjang hayat. Kalau potensi individu ni memupuk keseluruhan potensi semula jadi manusia. Formal dan tidak formal ni pula berlaku secara formal lah. Biasa formal dan tidak formal. Dalam pendidikan ni berlaku secara formal dan tidak formal ni macam mengadap je tidak formal. Dalam persekitaran berlaku macam apa yang terjadi kat situ pun boleh jadi pendidikan. Bersepadu dan seimbang merangkumi aspek akal, akhlak, rohani dan jasmani. Dalam pembentukan insan yang soleh, insan yang mempunyai ciri yang beriman kepada Allah di dalam hatinya dan bukti melalui amalannya. Menurut perspektif Islam, pendidikan ni iaitu satu proses memupuk potensi semula jadi manusia dari segi intelek, akhlak, rohani, jasmani secara bersepadu ke arah pembentukan insan yang soleh agar membawa kebaikan di dunia dan di akhirat dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dalam proses yang 5 tadi, jadi berlakulah satu proses ni, pembentukan potensi semula jadi terhadap semula jadi manusia dari segi intelek, akhlak tadilah, rohani, jasmani secara bersepadu dan dan pembentukan insan yang soleh agar mereka membawa kebaikan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Falsafah Islam berkembang di negara Islam dan di bawah naungan negara Islam. Hasil pemikiran daripada ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam tentang hakikat sesuatu dalam permis pemikiran yang logik dan sistematik ini menurut Syekh Mustafa Abdul Al-Razak. Dia falsafah Islam ni merangkumi 3 lah.
iaitu merangkumi 3, iaitu menurut ahli falsafah yang mempunyai 3 aspek, iaitu ilmu fizik, matematik, ketuhanan. Lepas tu menurut Al-Farabi ni berkenaan falsafah teori dengan falsafah amalan. Lepas tu dikategorikan pada ilmu wahyu dan ilmu akhirat. Falsafah pendidikan kebangsaan, dengan itu wujudnya falsafah pendidikan. Tadi kita dah terangkan konsep tadi, jadi dapat disimpulkan di sini. Itu falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut buku SKPK, kurikulum prasekolah telah mendefinisikan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah yang lebih memperkembangkan potensi individu secara yang menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani. Intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dari itu tadi yang kita terangkan konsep, jadi seterusnya kita pergi kepada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ni perkataan inklusif dari perkataan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sendiri inklusif yang bermaksud merangkumi. Okey, maka pendidikan inklusif ni dapat didefinisikan sebagai satu penyertaan yang merangkumi bukan sahaja murid tipikal tetapi juga murid berkeperluan khas dalam sesuatu komuniti sekolah itu. Menurut Mokhtar Hanafi 2012, proses pengintegrasian murid-murid keperluan khas ke bilik darjah yang biasa, dia buat sesuatu perubahan barulah. Terdapat beberapa jenis masalah murid-murid berkeperluan khas ni, MBK lah, kita short form dia kepada MBK, iaitu kerencakan akal, masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah tingkah laku dan emosi, masalah attention deficit hyperactivity disorder iaitu ADHD, palsy cerebral, masalah pembelajaran spesifik, masalah komunikasi dan bahasa, masalah autism, masalah pintar cerdas, disleksia dan sebagainya lah. Ni antara jenis-jenis masalah kanak-kanak murid berkeperluan khas. Dalam Akta OKU 2008 telah menyatakan dengan jelas bahawa kanak-kanak berkeperluan khas ini berhak memperolehi peluang pendidikan yang sama rata tanpa diskriminasi atau dikecualikan. Okay, menurut Zailan 2009, institusi pendidikan terutamanya sekolah memainkan peranan penting bagi menyediakan sistem persekitaran dan aktiviti yang bersesuaian dengan keperluan murid-murid berkeperluan khas ini agar dapat berkembang ke arah potensi yang secara maksimal lah. Konsep program pendidikan inklusif iaitu PPI adalah selaras dengan menyatakan bahawa peraturan-peraturan pendidikan iaitu pendidikan khas 2013 seperti di bawah ini menyatakan program pendidikan inklusif ni artinya supaya program pendidikan bagi murid berkeperluan khas ini, pendidikan khas ini yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Dia duduk bersama, belajar bersama. Okey. Ini merupakan carta aliran konsep PPI di Malaysia. Okey, sokongan warga ke sekolah. Kita boleh lihat sekejap lagi sokongan murid. Okey, sebenarnya
pendidikan inklusif ni terbahagi kepada dua. Okey, sebentar. Kita pergi slide yang seterusnya. Ini merupakan carta aliran konsep PPI di Malaysia. Okey, sokongan warga ke sekolah. Kita boleh lihat sekejap lagi sokongan murid. Okey, sebenarnya Sebenarnya pendidikan inklusif ni terbahagi kepada dua. Okey, sebentar. Kita pergi slide yang seterusnya. Pendidikan inklusif ni, apa yang kita ketahui, ia meningkatkan penyertaan dan memberikan peluang kepada MBK. MBK tu murid berkeperluan khas mengikuti program akademik dan bukan akademik bersama-sama murid di arus perdana. PPI ini juga memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak dinafikan potensi kanak-kanak berkeperluan khas ni dan percaya bahawa ketidakupayaan mereka boleh diminimalkan jika diberi peluang yang sama. Sebenarnya MBK ni diorang mempunyai keistimewaan tersendiri. Di situ kita boleh lihatlah apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Sebenarnya dia boleh ikut apa yang kita boleh buat. Objektif PPI ni memastikan MBK mendapat hak yang sama rata dan belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Membina keyakinan diri MBK bagi mencapai potensi yang optimum. Yang ketiga adalah memastikan MBK dapat menyesuaikan diri dengan murid arus perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan seharian mereka. Yang keempat adalah meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang pelbagaian keupayaan murid berkeperluan khas ini. Macam yang saya cakap tadilah, keistimewaan dia ada. Atas sebab ini perlu ada kesaksamaan dan fleksibel kerana kanak-kanak kita tahu perkembangannya adalah berbeza. Semua kanak-kanak boleh belajar, kebolehan berbeza, kumpulan etnik, saiz, kita boleh tengok daripada saiz, kumpulan etniknya. Lepas tu umur, latar belakang, jantina. Tukar sistem mengikut kesesuaian kanak-kanak. Kita boleh tukarlah sistem pembelajaran kanak-kanak tu boleh tukar. Dalam pandangan Al-Quran tentang kecacatan keperluan khas, pandangan tentang konsep realiti kepelbagaian, plurality ni adalah konsep kewujudan manusia yang sangat asas. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 telah menyatakan yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam mengetahuinya akan keadaan amalan kamu. Semua manusia ni mempunyai martabat lah yang sama, cuma bezanya ialah bentuk dia. Bentuk ketakwaan, bentuk dan keimanan. Allah ni melarang manusia daripada mempersendakan antara satu sama lain seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Iaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemu dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain kerana harus puak yang dicemukan itu mencemu dan merendah-rendahkan puak perempuan lain. Kerana harus puak yang dicemukan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan kebaikan setengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk.
larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukan menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang. Sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi kat sini kita kena melarang manusia lah daripada mempersendakan di antara satu sama lain. Kualiti seseorang juga diukur mengikut kemampuannya. Okey, yang ni kita tahu perkembangan lah, dari segi perkembangan lah. Dalam pendidikan tidak dibenarkan membezakan antara murid biasa dengan murid berkeperluan khas. Kita tak boleh lah buat banding beza. Kerana pendidikan yang mencukupi adalah hak untuk semua kanak-kanak, semua murid. Okey, jangan bezakan antara pelajar umum yang berkeperluan khas. Okey, dalam surah kita dapat nyatakan kat sini dalam surah Al-Basyar ayat 1 hingga 4 adalah teguran halus kepada Nabi kepada kebaikan orang yang buta. Ini adalah surah Al-Basyar lah, ayat 1 hingga 4. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Bermaksud ia bermasam muka dan berpaling kerana ia didatangi orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya wahai Muhammad. Barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapati daripadamu, ataupun ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Okey, dengan itu kita pergi kepada isu dan cabaran pengurusan di bilik darjah. Isu dan cabaran pendidikan inklusif dalam bilik darjah. Kita tengoklah apa isu. Isu yang pertama adalah faktor semula jadi dan persekitaran. Yang ini kita dapat faktor semula jadi dan persekitaran iaitu masalah pembelajaran berlakulah sebab kecederaan otak keturunan, ketidakseimbangan biokimia dan persekitaran. Okey, dalam kajian menunjukkan keturunan merupakan salah satu sebab. Ni keturunan, daripada keturunan wujudnya masalah pembelajaran. Penyelidik mendapati sebanyak 30% hingga 50% ni kanak-kanak menghadapi masalah pembelajaran apabila ibu bapa atau keduanya menghadapi masalah pembelajaran. Ketidakseimbangan biokimia ni menjadi punca kepada sesuatu masalah hyperaktif lah terutamanya kita dapat lihat, dan mengakibatkan kesukaran memberi tumpuan tugasan atau aktiviti dalam PDP yang telah diberikan kepada guru di sekolah. Jadi tumpuan guru dalam mengenal pasti murid-murid di dalam kelas yang mempunyai masalah bukannya sesuatu yang sangat mudah untuk memberikan perhatian dan tugasan yang berbeza dalam kelas inklusif ini. Okey, saya ulang balik, tumpuan guru ni bukan mudahlah untuk kita untuk memberi perhatian dan tugasan lah dalam sesuatu kelas itu, dalam pembelajaran. Yang kedua adalah masalah akademik. Wujudnya masalah akademik seperti membaca, lisan dan matematik. Paling nyata kesukaran memahami apa yang dibaca dan kesukaran mengenal pasti perkataan. Ia sering dikaitkan dengan masalah membaca, iaitu masalah disleksia. Disleksia ni masalah tulisan huruf yang terbalik. Okey, dalam kelas biasa kita dapat lihatlah. Kesukaran lisan seperti fonologi, morfologi, ni sebutan dia lah. Susunan kata dalam ayat dan pragmatik, murid yang lemah dalam perbualan atau interaksi dengan kawan dan sebagainya. Itu lepas masalah menulis. Kadang-kadang susahlah sikit masalah menulis. Memberi kesan kepada cikgu.
Terusnya adalah masalah sosial emosi, di mana memahami ciri sosial emosi sama penting dengan memahami ciri kognitif dan sistematik. Pelajar bermasalah pembelajaran melihat diri mereka dan orang lain serta bagaimana mereka mahir dalam berinteraksi sosial. Sosial yang lemah akan sukar mencari kawan, diketepikan oleh pelajar lain dan tidak kerap berkomunikasi. Dia akan senyap di dalam kelas. Kadang-kadang dia akan buat urusan dia sendiri dan membuat apa-apa sahaja yang ingin dilakukan. Okey, ni yang masalah umum lah. Biasa kita tengok yang saya dapat dalam jurnal Abdul Aziz Sulaiman dan Siti Rubiah Umar pada tahun 2018 telah menyatakan guru arus perdana mempunyai persepsi yang negatif terhadap murid inklusif, seperti malas untuk belajar, suka bercakap hingga mengganggu guru mengajar. Yang ni betul lah. Sebab dalam kelas saya ada seorang, dia ada ciri-ciri mengganggu. Mengganggu, tapi kita cuba menarikkan perhatian dia dalam PDP. Okey, masalah yang seterusnya adalah guru tidak pernah didedahkan untuk menghadiri kursus yang dianjurkan berkaitan MBK ni, murid berkeperluan khas. Seterusnya terdapat kekurangan kesediaan guru dalam pelaksanaan inklusif. Menurut Husin dan Hamdan, guru yang kurang berpengetahuan tentang konsep pedagogi inklusif juga kurang dalam persediaan mengurus keperluan pelajar kepada mereka di kelas inklusif. Kurang keperluan pelajar. Jadi dapat datangnya masalah juga dalam pendidikan inklusif. Tak capailah. Ibu bapa tidak mengambil tahu tentang anak MBK dalam PPI. Yang ni masalah juga. Kadang-kadang kita boleh nampak parent sendiri, dia buat stereotip. Anak saya sekolah sekali dengan budak macam ni kan. Tak boleh lah. Itu kita dah banding beza lah. Sepatutnya kita kena menerima dan membantu mereka juga. Terusnya kita pergi kepada usaha dan cadangan. Usaha dan cadangan ni pentinglah. Yang pertama adalah sekolah itu sendiri, sekolah pendidikan sekolah itu sendirilah, sekolah arus perdana kat situ yang ada pendidikan inklusif. Pihak sekolah perlu membuat perancangan yang rapi sebelum melaksanakan PPI di sekolah masing-masing. Yang kedua adalah pihak pentadbir perlu peka dan memahami konsep sebenar PPI supaya matlamat sebenar tercapai mengikut apa yang telah dirancang. Yang ketiga adalah pihak sekolah mengedarkan surat untuk memaklumkan PPI ni kepada semualah, guru, kepada ibu bapa, masyarakat. Okey. Terusnya adalah pendidik guru itu sendiri. Guru aliran perdana memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan PPI ini. Pengubahsuaian amalan pengajaran guru, terutamanya guru yang terlibat dalam program inklusif, perlulah mengikuti keupayaan dan kemahiran MBK, kemahiran budak itu sendiri. Tak boleh main terjah je, sama je, tak boleh. Kita kena ikut baru kena ikut tahap dia, kemampuan dia, barulah kita boleh mencapai objektif. Okey, yang seterusnya adalah prihatin dan peka dengan perkembangan MBK. Kena prihatin lah. Lepas tu perlu fikir strategi lain berkesan dalam PDP MBK. Okey, strategi tu penting. Kalau tak okey, sebab itulah kita setiap kali PDP kita perlu membuat refleksi, di mana refleksi di situlah kita boleh tahu apa itu kelemahan PDP dan kelemahan dan kebaikan dia. Kita boleh menambah baik. Kurang stereotip terhadap murid PPI. Sebab murid PPI ni kadang-kadang dia istimewa, dia lebih cerdik daripada kita.
daripada kanak-kanak normal. Dia ada keistimewaan dia. Sebab tu kita nak cungkil bakat dia. Okay, yang seterusnya, usaha dan cadangan daripada rakan sebaya sendiri, iaitu pihak sekolah perlu beri penerangan terperinci dululah dan terbuka kepada murid arus perdana mengikut ciri-ciri MBK yang akan menjadi rakan kelas mereka. Kena bagi tahu awal-awal supaya tak berlakulah sinis-sinis, tak berlaku sinis. Okey, mereka akan lebih kenali dan bersedia menerima rakan kelas murid MBK. Lepas tu murid tipikal ni memainkan peranan penting sebagai ejen sokongan untuk membantu murid-murid MBK sekiranya mereka tidak memahami. Rakan persekitaran dia orang dalam kelas pun dapat membantu mereka. Seterusnya, ibu bapa itu sendiri memberi pemerhatian yang rapi dengan perkembangan mereka dari semasa ke semasa. Pelibatan ibu bapa dalam aktiviti persekolahan ni wajib, kalau boleh, bukan kalau boleh, memang boleh, dalam melihat dengan memastikan anak hadir ke sekolah. Sentiasa bertanyakan atau berbuat bersama guru tentang perkembangan anaknya dan lain-lain lagi lah. Okay, kesimpulannya, saya dapat simpulkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah mencatatkan bahawa berdasarkan amalan terbaik pada peringkat antarabangsa dan dasar sedia ada, Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk menambahkan bilangan MBK dalam PPI ni, dalam pendidikan inklusif ni. Okey, oleh itu pihak sekolah, guru, rakan sebaya dan agensi luar memainkan peranan penting dalam membantu masalah isu pendidikan inklusif, di mana pendidikan ini perlu diteruskan supaya, bagi saya lah, perlu diteruskan supaya kanak-kanak MBK ni boleh hak yang sama rata, dapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan dan membina keyakinan diri bagi mencapai potensi yang optimum. Di sini mereka akan memperolehi keistimewaan dan mencuki bakat mereka untuk Malaysia. Bagi saya mereka penting. Mereka juga penting. Mereka juga istimewa. Jadi pendidikan inklusif ni bagi saya, isu saya, okey, so far okey bagi dia orang, kena belajar bersama kita juga. Sama rata, pendidikan sama rata. Dia belajar, kita belajar. Kita belajar, dia pun belajar. Sekian dari saya. Merupakan rujukan saya. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.